Gameplay menarik eFootball PES 2021 hanya ada di YouTube Osei Channel. Subscribe now. Pada 9 Jun 2017, seorang gadis mempunyai temu janji dengan seorang ejen untuk urusan menandatangani kontrak perjanjian sewa rumah. Namun, apa yang berlaku? Bayangan gadis ini langsung tidak muncul pada waktu seperti yang telah dijanjikan. Ejen rumah bersangka baik kemungkinan gadis ini ada perkara yang lebih penting untuk diselesaikan pada hari itu dan bertolak lewat untuk berjumpa dengannya. Kerana terlalu lama menunggu, ejen rumah kemudian menghantar mesej kepada gadis tersebut, tetapi malangnya langsung tidak berbalas. Apa yang terjadi sebenarnya? Perkara ini berlanjutan sehingga lewat malam. Rakan-rakan mangsa yang mula menyedari tentang kehilangan mangsa telah membuat aduan kepada pihak pengurusan kampus. Selepas laporan polis dibuat, operasi pencarian mangsa terus dilakukan secara besar-besaran dengan kerjasama dari pihak FBI. Dalam pencarian ini, kediaman sementara mangsa menetap iaitu sebuah apartmen turut digeledah. Apa yang menghairankan, tiada unsur jenayah yang disyaki berlaku setelah penggeledahan dibuat. Ke mana sebenarnya mangsa menghilangkan diri? Nama sebenar mangsa adalah Ying Ying Zheng. Ying Ying mempunyai rupa paras yang cantik dan juga seorang yang pintar. Dia dilahirkan pada 21 Disember 1990 di bandar Nanping, Fujian, China. Dia bercita-cita untuk menjadi seorang profesor dan dia sememangnya rajin sejak dari kecil lagi untuk mengejar cita-citanya itu. Ying Ying juga mempunyai seorang teman lelaki yang bernama Xiao Lin Hu. Mereka berdua telah merancang untuk melangsungkan perkahwinan pada penghujung tahun 2017. Dipendekkan cerita, pada bulan April 2017, Ying Ying telah berlepas ke Amerika Syarikat selepas dia mendapat tajaan untuk melakukan penyelidikan berkaitan fotosintesis dan produktiviti tanaman selama setahun bertempat di University of Illinois Urbana-Champaign. Ying Ying juga ada menyimpan hasrat untuk melanjutkan pelajaran sebagai pelajar doktor falsafah di universiti yang sama. Berbalik semula kepada kronologi kes ini, memandangkan Ying Ying tiada kenderaan sendiri, pihak polis percaya bahawa mangsa sudah pasti ada menaiki bas pada hari kejadian. Pihak polis bertindak melakukan pemeriksaan kamera litar tertutup CCTV di beberapa tempat yang telah dikenal pasti. Ying Ying dapat dikesan dilihat sedang berdiri di tepi jalan untuk menunggu bas berdasarkan pada pemeriksaan rakaman CCTV. Setelah dikenal pasti, Ying Ying pada ketika itu sememangnya telah terlewat untuk menghadiri temu janji bersama ejen rumah. Pemeriksaan selanjutnya mendapati ada sebuah kereta hitam model Saturn Astres telah melintas di depan mangsa. Kereta tersebut bagaimanapun berundur semula mendekati mangsa. Kira-kira 1 minit selepas itu, Ying Ying telah memasuki ke dalam kereta tersebut. Walaupun nombor pendaftaran kereta tersebut terlalu kabur di dalam CCTV dan tidak dapat untuk dicam, pihak polis berjaya mengesan kesemua 18 pemilik kereta hitam Saturn Astres yang berdaftar di bandar berkenaan. Salah seorang pemilik kereta itu dikenali sebagai Brent Allen Christensen. Brent merupakan seorang yang bijak dan juga berpelajaran tinggi. Harus diketahui, Brent yang dilahirkan pada tahun 1980 merupakan seorang lulusan ijazah sarjana dalam bidang fizik. Brent juga memegang status sebagai seorang pelajar doktor falsafah sewaktu hari kejadian. Selain itu, Brent tidak mempunyai sebarang rekod jenayah. Seperkara lagi tentang Brent, dia sudah berkahwin pada tahun 2013 dengan mengahwini seorang wanita yang bernama Michelle Zotzman. Ada perkara pelik tentang pasangan suami isteri ini. Apakah perkara tersebut? Brent Allen Christensen dan Michelle Zotzman mengamalkan konsep perkahwinan terbuka. Apakah maksudnya ini?
Ini bermaksud masing-masing masih boleh bebas untuk bersama dengan orang lain, termasuklah dalam melakukan hubungan seks. Brand juga adalah penggemar seks secara abnormal, liar, kejam dan juga menyakitkan. Sewaktu disoal siasat tentang keberadaannya semasa hari kejadian, Brand tidak mengaku pada mulanya. Dia mendakwa pada hari kejadian ada dua perkara yang dilakukannya, iaitu tidur atau bermain permainan video. Namun, selepas siasatan lanjut dibuat, Brand akhirnya mengaku bahawa dia adalah individu yang telah memberi tumpangan kereta kepada Ying Ying pada hari kejadian. Brand juga mendakwa yang dia menurunkan mangsa di sebuah tempat selepas minta oleh mangsa untuk berbuat demikian. Susulan pada keterangan itu, pihak polis telah menyita komputer riba dan juga telefon Brand untuk tujuan siasatan. Bagi mendapatkan bukti, pihak polis meminta bantuan daripada teman wanita Brand yang bernama Tara Bulais untuk merakam percakapan Brand secara rahsia. Tara bersetuju untuk memberi kerjasama kerana dia amat yakin yang teman lelakinya itu tidak bersalah dalam kes ini. Pada 29 Jun 2017, Brand dan Tara telah menghadiri upacara memperingati Ying Ying. Tanpa disangka, Brand membuat pengakuan di depan Tara tentang pembunuhan Ying Ying. Apa yang lebih mengejutkan, Brand turut membuat dakwaan bahawa Ying Ying merupakan mangsa pembunuhannya ke-13. Bagaimanapun, tiada sebarang bukti kukuh untuk membuktikan kewujudan 12 kes bunuh sebelum ini seperti yang didakwa oleh Brand. Brand telah ditangkap secara rasmi pada 30 Jun 2017 atas kesalahan menculik dan membunuh Ying Ying Zeng. Bukti yang sedia ada adalah darah dan DNA milik Ying Ying yang ditemui di rumah Brand. Tentang apa yang berlaku kepada mangsa pada hari kejadian, Ying Ying telah dirogol oleh Brand di dalam bilik tidur. Selepas dirogol, Ying Ying diheret ke dalam bilik mandi. Brand kemudian bertindak memukul kepala Ying Ying sehingga pecah menggunakan kayu baseball secara berulang kali. Dengan tindakan yang lebih kejam, Brand bertindak mengerat mayat Ying Ying kepada beberapa bahagian lalu disumbat ke dalam 3 beg plastik sampah yang berasingan sebelum diletakkan ke dalam tempat pembuangan sampah. Mayat Ying Ying dipercayai berada di sebuah kawasan tapak pelupusan sampah. Kerja-kerja mencari amat sukar untuk dilakukan kerana longgokan sampah begitu banyak serta menelan kos perbelanjaan operasi pencarian yang amat tinggi. Sehingga kini, mayat Ying Ying masih lagi gagal untuk ditemui. Berhubung dengan keputusan perbicaraan kes di mahkamah, Brand yang didapati bersalah atas kesalahan melakukan penculikan hingga menyebabkan kematian ke atas Ying Ying Zeng telah menerima hukuman penjara seumur hidup tanpa sebarang peluang parol.